Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada petang ini. Insya-Allah pada petang ini kita akan sambung perbincangan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada poin yang ke-75, muka surat 571. Muka surat 571, perkara yang ke-75. Ahlus Sunnah taat kepada pemimpin kaum muslimin. Perbincangan kita pada petang ini masih lagi berkait dengan kepimpinan dalam Islam. Bagaimana Ahlus Sunnah mengurus hal yang berkait dengan kepimpinan. Sama ada watak yang menjadi pemerintah dan juga watak yang menjadi rakyat, iaitu orang yang diperintah. Tujuan kita nak faham perkara ini adalah supaya kita dapat pahala. Sebab apa? Sebab dalam kehidupan dunia ni perkara yang bersifat realiti yang tidak boleh kita lari adalah memerintah dan diperintah. Mesti ada pemimpin, tak boleh lari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadis tu kita jumpa acak kali dah hadis ni. Mana setiap kamu ni dia hidup ni, walaupun tak ada negara pun, sistem pemerintah tu tetap ada. Paling tidak dalam keluarga kita, dia mesti ada tu. Bahkan Nabi dalam hadis kata perempuan, ibu kita, isteri tu di rumah, dia pemimpin dalam hal rumah tangga. Maksudnya ada tanggungjawab, semuanya ada tanggungjawab. Jadi kalau kita cuai, kita tidak laksanakan tanggungjawab itu, selain daripada kita tak dapat pahala, mungkin ada dosa di situ. Dapat dosa. Itulah kita nak urus supaya kita ni dalam bab kepimpinan ni kita boleh pahala. Supaya kita tahu membezakan di antara kehidupan bermasyarakat dalam konteks Islam kita dengan kehidupan bermasyarakat dalam konteks agama-agama lain. Baik, cuba kita tengok di sini. Jadi tajuknya Ahlus Sunnah taat kepada pemimpin di kalangan orang Islam. Di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wajib. Ini prinsip termasuk apa ya? Sebelum ni ana sebut dah bahawa bab ni dia letak di bawah furu' akidah. Kalau dalam pengajian usul tu dia letak di bawah akidah, tapi furu' dia cabang akidah, bukan usul akidah. Sebab apa tu? Sebab perkara ni sangat penting. Sebab tu dia sebut di antara prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah adalah wajibnya taat kepada pemimpin orang Islam selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat meskipun mereka berbuat zalim. Ini dua perkara yang berbeza. Walaupun mereka melakukan kezaliman, kita kena taat juga. Taat tu mana taat dalam hak molek tu lah. Kalau dia suruh buat maksiat tu tak boleh. Lepas tu dia adalah dia berlaku kezaliman. Kita tahu. Kita kena taat juga. Taat mana? Taat hak tidak berkait dengan maksiat. Lepas tu hak dia buat zalim tu, hak tu dosa dia tak kait dengan kita tu. Jadi di sini maksud kena taat sini, maknanya kita tidak boleh keluar memberontak. Sebab tu anda sebut dah dalam perbincangan sebelum ni bahawa hak ni tidak berkait dengan sistem pilihan raya berparlimen ni. Tak. Kalau zaman dulu bila tak suka tu, dia kumpul kekuatan nak memberontak, tu tak boleh. Itu maksudnya. Sebab kalau dalam konteks negara kita ni yang terima sistem pilihan raya ni, demokrasi ni, mana 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Dan dia ada mengikut perlembagaannya cara untuk supaya pemimpin itu jatuh, dia ada cara. Hak tu termasuk dalam lunas undang-undang. Hak tu tak apa. Tak termasuk dalam hak ni. Secara umumnya begitu. Tetapi
Mana kita ni, kita kata kita, kalau bahasa politik pak kita ni pembangkang lah. Dia kena pasti tu kalau dia nak jatuh ke satu-satu kerajaan tu, apa sebab dia. Kalau sebab tu atas dasar dunia, dia ni molek dah, cuma kita nak suruh kita mereka. Kita tak sini. Atas rasa tu tak boleh. Dia kena pasti tu. Sebab itulah orang yang terlibat dengan pemimpin ni, kalau dia tidak alim, dia tidak tahu bab syariat, dia kena berhubung dengan ulama. Sebab itulah dalam istilah dia sebut umara dan ulama. Kalau umara tu dia juga ulama, tu kelebihan besar lah. Dia pemimpin, ada kelayakan memerintah, dan dia juga ulama, alim, tu bonus lah pada rakyat tu. Jadi Islam tidak letak syarat mesti seseorang nak jadi pemimpin dia kena ulama, tidak syarat gitu. Tetapi supaya pemimpin yang tidak alim itu, yang tidak tahu secara alim lah, secara ilmiah, secara khusus tentang agama, dia kena bergabung dengan ulama. Sebab ada setengah ulama tu dia tak layak untuk memerintah, tapi dalam bab agama alim, jangan kira lah. Itu Allah buat gitu manusia ni. Supaya apa? Supaya sentiasa saling memerlukan. Termasuk orang yang tidak sedar diri, dia rasa dia tak perlu pada orang lain. Kalau bahasa Kelantan, jenis tak sedar diri tu. Tu kalau bahasa Kelantan. Kalau orang sedar diri, dia rasa dia perlu pada orang. Jenis gitu. Jadi maknanya, sebab itulah tajuk ni perlu. Sebab apa? Sebabnya, cuba bayangkan, seorang tu memang dia ni hebat, ada karisma lah kita kata, nilai karismatik tu ada dalam bab sistem pemerintah, tapi dia ni tidak alim. Kalau kita tak faham agama, kita akan sia-siakan bakat dia. Padahalnya dia mengetahui timna. Sebab tu kalau kita tengok kadang-kadang agensi apa orang panggil apa, agensi kerajaan hak berbentuk keagamaan, kadang-kadang hak tinggi tu dia letak orang hak boleh mengetahui, orang hak boleh huruf organisasi. Padahal kita kata badan agama tu, apa tu? Kemampuan mengurus tu. Ustaz ni duduk bawah dia lah. Halnya kira lah ustaz, tapi bab pemerintah mungkin dia tak ada pengalaman. Kalau kita ambil contoh maik lah, hak duduk di atas tu, dia panggil apa tu? Di bawah yang dipertua tu sultan. Di bawah tu naik yang dipertua, dia panggil tak? Timbalan yang dipertua maik. Biasanya orang itu orang di hak jenis sudah berpengalaman mengurus itu. Apa tu? Sebab kadang-kadang kalau pergi ke ustaz ni, ustaz tak ada pengalaman. Tu. Sebab pengalaman mengurus ni, dia satu bakat khusus yang Allah beri. Kadang-kadang Allah beri pada orang, kadang-kadang pada orang ni. Sebab tu agama kita dia tidak letak. Cuba ayat kalau, sebab kalau Syiah ada. Syiah nak jadi pemimpin tertinggi tu, mesti ayatullah dia. Mesti. Walaupun jahil Turki pun, bak mereka. Tu. Sebab tu pokok dia pun kalau kita baca dalam buku-buku Syiah, hak baru ni, pokok dia pemula kritik dah sistem dia sendiri. Awak semata-mata diberi jawatan agama, maka awak mesti kena merentah. Tak boleh orang lain hak jahil. Pokok dia pun tak terima. Kadang-kadang hak naik jadi tu tak erti apa pun pemerintah. Pokok dia pun saling mengkritik sesama dia. Islam ni dia awal-awal lagi dia longgar abad tu. Mana kalau seseorang yang naik memerintah tu dia tak erti dalam agama, maksud tak erti tidak alim lah. Yang erti hak fardu ain tu, erti hukum halal haram tu. Mana tidak ulama, dia tak boleh tinggal ulama. Sebab tu dia ada mufti, sistem institusi mufti, jabatan agama. Hak ni lah yang memandu dia. Kalau dia tak dengar apa-apa ni, akan timbul masalah. Misalnya dia tapa tok peti. Bila tok peti wayak ke dia tapa tok peti. Kalau tanya kita kata tok peti kena tapa pula dia. Perkara lagu tu berat, akan jadi berat. Sebab itulah bagi anak lah, dalam sistem politik ni dia kena jadi sukatan juga kepada masyarakat. Setengah kata tak minat tu, sama lagi pergi masjid lain. Umat Islam ni kena ada sukatan di masjid. Kena carilah tokoh-tokoh akademik yang reti dalam bidang ni, yang khusus dalam bidang ni, biar turun mengajar masyarakat sistem politik Islam tu lagu mana. Kalau tidak umat Islam jadi buta kayu. Sedangkan hak masyarakat awal ni hak cerdik, ramai mana hak cerdik. Setengah-setengah tu kata tak perlu tak untuk orang kampung. Tengok tu tak cerdik lah tu. Orang kampung ni siapa istilah ta'rif orang kampung? Gapo dia ta'rif orang kampung tu? Tak jelas.
Tak okey pokok kita ni orang kampung. Ngaji tu setengah-setengah tu duduk kampung ni PhD pun ada. Tiba-tiba tak ngaji sistem politik Islam. Politik sekular, erti. Benda-benda gitu. Tu. Jadi hak tak si mari ngaji ke apa-apa, tak hari ngaji ni tu. Tak kira bagi lagu tu. Awak kira hak tu lepel kita. No. Tegak sama hidup ni no. Duk pakar apa tu tak pakar. Dia si mari ikutmu. Orang lain ramal lah tak serupa dia tu. Ada kena ada tu. Mana kalau tidak semua masjid pun kurang 2-3 butir masjid ada seorang tenaga pengajar dalam bab ni. Insya-Allah. Umat Islam ni dia akan nampak walaupun tidak alim pun tapi dia akan tahu asas-asas politik Islam. Nabi ni mereta 10 tahun. Sanggup hijrah, pindah pergi ke Madinah kerana nak meretah negeri. Bila meretah negeri, terlaksanalah Islam dengan syumul, dengan lengkap itu. Baik. Jadi maksud sini, ni ana ada buat catatan, ana bacalah di sini. Jadi kalau kita perhatikan di sini, orang Islam ni kena taat kepada pemimpin selama mana pemimpin tidak memerintahkan berbuat maksiat. Walaupun dia melakukan kezaliman. Zalim itu sendiri. Misal contohlah, katakanlah dia tak mayasa. Bentai bajet siapa tak mayasa. Misal kalau berlaku gitulah. Contoh. Ataupun adalah benda. Itu zalim lah tu. Cuma zalim atas diri sendiri. Ataupun dia tidak beri hak pada orang miskin. Adalah berlaku kecuali. Itu kezaliman lah tu. Enggak zalim ni dia ada saiz dia besar, kecil dan sebagainya. Tetapi dia meretah molek. Contohnya nak. Ataupun adalah sikit tak kena. Tetap kena taat dia. Sebab tu Nabi kata dalam hadis kamu kena taat kepada pemimpin orang Islam tu kecualilah dia melakukan kufran bawah, kekufuran yang nyata. Dan kalau kamu tak boleh nak menjatuhkan dia kerana kamu tak ada kekuatan, Nabi kata lebih baik lagi dia kamu masuk dalam hutan terpaksa makan akar-akar kayu tak apa lagi. Jangan taat kepada pemimpin yang kufran bawah. Kalau dia melaksanakan mengajukan kekufuran yang nyata. Kekufuran yang nyata ni mengikut ulama maknanya tak perlu majlis fatwa. Orang kampung tahu ni kafir ni. Perbuatan ni jadi kafir ni. Tak kalau kajian Malaysia ni tak ada siapa gitu. Kita jangan ikut perasaan sangat. Kita tak setuju pada dia, kita buktikan dalam pilihan ayah. Tu tak apa. Dia tidak timbul masalah banyak. Kalau zaman dulu nah tak suka kada aja bentuk satu pasukan, memberontak serai akhir jadi rosak negara. Tu. Hak ni payah ni tak. Sebab apa? Sebab pemimpin dia ada ego dia sendiri. Kadang-kadang bila tidak parti dia tak seterima betul tahu mana pun. Penyakit tu dia ada belakang tu. AJK masjid, cara AJK masjid. Kalau pergi situ jadi lambat lagi kita nak habis kitab ni tak. Ana sebut tu pengalaman ana urus masjid. Ada penyakit tu masuk rakyat lah. Sebab tu kalau kadang-kadang ada kita kata kita nak buat program ni, kita gabung 3 masjid, kos berjimat 4 orang tak say nak suruh naik nama masjid kita saja. Tu penyakit tu. Penyakit lah tu orang panggil. Kalau kena penyakit ni hadirat tak naik agama kita. Tak nampak. Padahal kalau gabung tu jadi molek lagi program ni. Misalnya masjid Amir gabung kita nak buat program. Tak perlu duduk habis wasa program ni. Tahun ni buat masjid tahun depan tapi gabungnya tak say atau buat di daerah mana-mana ke gabungnya anjuran 3 buah masjid molek benar tapi setengah tu tak sih apa nak suruh bunyi masjid dia moga dia AJK masjid ni dia bukan AJK masjid tu sebab tu anda kata ni penyakit penyakit berpuak ni tak kena memang tak kena kalau ada penyakit ni parti pun jadi bermasalah badan NGO jadi masalah semua jadi masalah tu sebenarnya. Jadi kena buat. Kita duk ngaji ni bab ni. Sebab tak anda sebut dalam mukaddimah sebelum ni, kalau dalam konteks Malaysia ni, kalau pemerintah dalam konteks pusat, kumpulan mana? Orang Islam lah kau tu. Lepas tu kalau dalam konteks negeri, kat mana pula? Dia tak serupa tu. Jadi benda kita kena faham. InsyaAllah kalau kita faham molek, kita benci pun, dia tidak melarat, tidak jadi melampau. Sebab apa anda sebut gitu? Sebab setengah-setengah tu, sama-sama Islam kan ada sikit betul. Nyakutuk mana sebut bahasa kasar menatang disebut dah jahat. Tidak jadi balas sama sendiri. Ana sebut kat kapung gocoh gitu ya. Tidak kira pun dia tak khabar mimpi dia duduk belakang molek-molek.
Tai minum air mu belanja aku belanja mu. Kita gong ni ada balas. Betul-betul gagal. Anda tidak kata kat lain, keluarga ni di, kalah kapun. Oh jangan main lebak parti. Tapi kalau bak agama ni slow ya. Bak parti nyat. Boleh berok gocah lagi kalau bahasa kapun tu. Di bahasa kapun ni dia ada istilah dia tak gamon sebut. Terlepas jari-jari. Berat menana pergi ikut tinggi balaguh tu. Boleh berok pun gocah lagi dia tu. Berat menana tu istilah tu. Kita pun tak je guna tu. No ayatnya kapun. Ni anak tahu ni. Tak sebutlah kapun mana tu. Ni kapun di planet lain ni. Bayar ke? Dia kata pesan kerana ambo tu dia kata. Kalau ambo mati jangan sentuh ambo. Tu mak dia. Beza pati anak kata tak kena mak cik. Tak jauh tak akal dah kita. Sekali pakar dah kita. Bak ni tak sepakar. Bak apa tu? Kuat ada sentimen kepartian itu. Bak apa tu? Sebab ada pemimpin hak tolu-tolu hak mengajar jadi lagu tu rakyat. Rakyat ni dia ikut cara pemimpin ceramah tu lagu mana. Tu jadi membentuk pemikiran masyarakat. Tak dosa besar tu. Dosa besar bagaimana? Dosa tu bagaimana? Mana cara dia ceramah, cara dia khutbah, cara dia itu betul-betul dia menyebabkan masyarakat jadi balas. Dia tak apa muka dia cerdik. Pemimpin ni. Orang kapun tak tengok hadirat. Tak ada nak kelih. Siara parlimen pun waktu kat lepas tu makan sekali. Jamu. Baik nak panggil dalam VIP nak lawan politik dia. Orang kapung baik tak pergi. Penyakit tu. Tu tak kena. Kadang-kadang penyakit ni kena orang cerdik pun kena. Mata pemimpin ni dia kata dia cerdik yang kira. Jahat kata. Jadi orang lain dengar patilan nak marah. Timbul proses benci ya. Akhir sekali berjayalah syaitan. Tu syaitan nak suruh orang Islam ni sampai sopoh sama sendiri. Ni ada tu kita nak bincang jangan gitu. Alah tidak boleh bab perhatian kita sama sendiri ni pun ada hak tak kena. Mesti ada tu Tuhan tidak buat. Kalau jenis sopoh lah tu dia panggil kambing. Kambing ni dia tak ada khilaf. Ada khilaf? Tak ada. Tak ada khilaf kambing. Lembu hidup. Kalau perut sekali tak balah. Hak jenis hak pasal khilaf ni manusia. Sebab tu dia makhluk yang unik. Sebab tu ada dosa pahala. Hak tu kena faham molek tu. Kalau tidak ada. Sebenarnya dia ada kecenderungan politik ada juga. Kita suka ni. Tapi taklah siapa perekat. Hak kita tak suka, kita caci, kita kutuk. Hak Nabi suruh ni kita doa. Kadang-kadang kesalahan dia tidak belah mana pun. Tapi dia tidak puak kita. Dia tidak hati kita. Jahat. Sebab itulah Hana tengok dalam hadis Nabi suruh kita sebut. Misalnya walaupun dia tu orang yang tidak Islam, apabila dia pemimpin, hak ni orang masyarakat dunia pun timur. Orang panggil apa? Perjanjian Geneva tu misalnya kalau kita baca dak. Selarah dengan agama kita. Walaupun bukan semua perkara lah. Misalnya kalau dia ni dalam masyarakat dia ni pemimpin, dia ada gelar, kena sebut gelar tu. Boleh pahala kita. Walaupun kita tak setuju dengan dia. Kalau dia ni datuk, sebut datuk. Tan Sri sebut. Mana kalau dia dalam agama dia ada status ni, orang kenal begitu dia, sebut. Itu sebagai penghormatan. Hak tak setuju, kita kritik dengan cara ilmiah. Sehingga kalau kita kritik dengan ilmiah, orang boleh ambil boleh ambil panduan dengan kritikan kita. Setengah-setengah tu tidak gitu. Kadang ada orang cerdik bila kena penyakit ni nak masuk bab politik jadi tak normal. Apa tu? Itu masalah jiwa lah. Jadi kadang-kadang syaitan tu dia akan ganggu kita dalam bab ni. Bab lain okey, tapi bila masuk channel politik, dia jadi lain. Jadi lain. Apa tu? Itu kelemahan lah. Kita kata kelemahan. Setiap orang pun boleh berlaku. Kita boleh berlaku. Nak dulu tak. Sebelum kita ngaji dulu tak. Baiklah. Ada juga perasaan tu. Kadang-kadang tengok mereka tu meluak kita kata. Lepas tu bila kita ngaji, tak boleh lagu tu. Kadang-kadang kita rasa tak. Sebab tu dari Quran sebut asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Quran pun sebut. Boleh jadi hakmu tak suka tu molek sebenarnya untuk kamu. Kadang-kadang hakmu suka tu tak molek. Makna keputusan kita ni Tuhan tidak buat keputusan seorang manusia betul semua sampai mati. Tak, nyada tak betul. Cerdik tak mana pun. Sebab dia bukan melalui wahyu. Hak Nabi kena betul Nabi. Sebab apa dia wahyu. Itu bezanya. Jadi kalau kita tak boleh faham tu hati-hati lah.
Oh, berat kan? Berat benar lah. Ana sebut ni sebab Ana pun ada pengalaman. Moga saya kita ni ustaz juga. Dia duduk ada parti lain, kita ada parti lain. Siapa dia tahu panggil, oh dia kata tak layak tu memimpin mu panggil ustaz tu. Enggak kalau kita buat apa dia juga. Tidak berkaca. Bala. Moga pok dia ada ustaz, kita pun tak panggil. Panggil nama lain. Ada siapa setengah tu dia sebut pada pemimpin politik orang Islam mati, dia sebut mendiang bila kau tu mati. Tak kau berak tu. Siapa berkat mendiang dia sebut. Anak kata lah hati gila dia ni. Sama Islam siapa gisit, siapa situ dia pergi. Maknanya jahil toke tu bab ni. Bab apa? Tidak menjadi sukatan masyarakat kita. Lain reti sangat. Sebab tu dia masuk penting lah. Yang penting kalau tidak hadirat kita nak hari jadi boleh dosa dalam bab ni. Sedangkan isu pemimpin dengan rakyat ni isu kehidupan kita, tak boleh pisah tu. Baik, cuba kita tengok balik. Kita tak setuju, itu norma, perkara biasa. Kita boleh kritik, bahkan kalau orang cerdik, kritikan dia tu adalah satu ilmu pada orang lain. Cuba kita tengok. Jadi anda sebut sini, suruh berbuat maksiat, suatu perkara yang berbeza dengan melakukan kezaliman. Pemimpin melakukan kezaliman, itu kita kena baikilah. Cara mana baik itu? Dengan hikmat lah. Tapi kalau dia suruh kita buat kezaliman, tak boleh. Maksiat ni termasuk satu kezaliman, itu tak boleh. Itu tak boleh. Perintah yang ma'ruf wajib ditaati. Dan kezaliman wajib ditentang dengan cara yang berhikmat. Kita tak boleh setuju dengan kezaliman. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Oh ni sahumna dulu ni dah. Habis ring ni. Tu. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Tu muqaddimah ceramah tu. Ana ingat ustaz ni ceramah gini ke dok. Dia muqaddimah dia kafir. Malah sebutlah nama parti mananya. Ana ada tu. Tak boleh lagi tu, tak boleh. Dia ke masyarakat dia akan jadi gitu. Dia sebut dulu. Kita panahin dia dulu. Kafir ni, parti ni kafir ke dok? Kafir. Ana ada tu pokok. Ana kata tak ada apa dah kata. Ustaz dia nya MA pengajian. Tapi sentimen politik. Tak ingat dah ngaji lah kita. Tak ngaji no. Kita orang kapur putih bagi lagu tu. Tapi lagu tu lah. Tu tak sih. Hok mari popok ni pula. Politik tak ada dalam Islam. Politik suku, agama suku. Apa duk capur politik? Pulak dah. Allah bertemu hok tu hadirat tu bi api lulu. Bahasa Kelantan nah. Benda-benda gitu kejahilan. Jadi hok tu biar tinggal sebagai sejarah lah. Bodoh bawa zaman cidik. Zaman cidik ni zaman cidik. Ni hok kita lahir hok lepas lahir hok lepas pada tahun 70 duduk perangai sport lahir 50 ni. Tak pernah sabar dah. Biar mati pun waktu tu. Gitulah. Kena ingatlah tu. Baik, mentaati pemimpin termasuk dalam ketaatan kepada Allah, dan ketaatan kepada Allah tu wajib. Cuba baca kita tengok molek ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Garis situ ni taat mutlak dia panggil. Dalam istilah ulama dia panggil taat mutlak ni. Taat mutlak ni tidak boleh berbelah bagi ketaatan kepada Allah dan Rasul. Sebab dia berkait dengan wahyu ni. Selagi wa ulil amri minkum, dan juga kepada para pemerintah dari kalangan kamu. Dia tidak wa mari wa atiu. Tadi kena perhati tu ayat Quran tu. Dia ada bincang tu. Kita tidak nak bincang semualah. Taat kepada Allah dan Rasul dia ulang. Dia punya fa'il. Wa atiu Allah wa ati. Tapi untuk ulil amri tak ada wa atiu ulil amri. Dia tak ada lagi. Dia guna waw sahaja. Itu isyarat dah tu. Taat kepada pemerintah wajib juga, tetapi tidak mutlak. Tidak mutlak ni mana dia bergantung kepada keadaan pemerintah tu. Kalau dia suruh kita buat benda tak molek tak boleh. Tapi kalau dia suruh molek wajib taat. Mungkin lah ni dia memerintah. Sama ada pemerintah di Kelantan ke, pemerintah di Selangor ke, parti berbeza. Tapi kena taat.
Bila dia suruh tak molek. Tu. Hak tu ya dia umat Islam dia perlu kepada satu panggil nilai yang tinggi tu. Sebab apa? Hati kita tak sih sebab dia bukan hati kita, tapi agama kita suruh. Awak nak ikut mana? Nak ikut hati ke? Nak ikut perasaan ke? Nak ikut agama? Awak nak ikut mana? Fikir. Sebab tu bagi ana, bila dia pemimpin Islam, kena tetap kena doa kebaikan. Jangan duk sopoh serana. Kadang-kadang sungguh-sungguh tu kita dengar lah. Kalau gialah kapung berat benar. Tak sih gitu Tu maknanya kita tidak amal agama dalam bab tu. Kita tidak amal agama dalam bab tu. Bab lain kita amal. Jadi makna situ kita tak dapat pahala. Silap-silap boleh dosa pula. Baik. Begitu juga kenyataan di atas itu sesuai juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'ah fil ma'ruf. Tidak ada sebarang ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Sebenarnya ketaatan itu hanya dalam perkara ma'ruf sahaja. Tu ana terjemah mudah. Bab ma'ruf kena taat. Hatta kalau orang kafir memerintah kita pun kena taat kalau benda molek. Jadi orang Islam ni dia jadi pendidikan dah kita duk mengaji ni tajuk ni adalah satu pendidikan supaya umat Islam ni dia bertindak dengan betul, tidak ikut emosi. Kalau tidak ada hadrat orang jadi tak ada panduan. Kita umat Islam ni ada panduan. Kadang-kadang orang hak jenis gini ni kadang-kadang kalau dia kecek tentang agama tu sebut sama agama tu syumu, agama tu ni, tapi bila siapa tahu ni tak ada nak mikir dia bab ni. Telah lain. Itu kelemahan manusia. Sebab tu kita jangan terikut-ikut dengan perkara ni. Syaitan nak kenal lah ni bagi lagu ni. Dia balah nak hari umat Islam. Kutuk orang tu, kutuk orang ni. Ada seorang tu, mereka ada tu, dia tu anak sedih. Bukan penyakit orang kapur saja ni. Ni masa anda jadi teriman ni. Dia kata mana? Anda tak sebut nama secara umum. Dia pula buat arahan kepada kita. Ustaz, dia kata, dia ni boleh dah nak panggil dia kuliah di masjid sebab dia tidak ambil calon dah tahun ni. Hak je kecek gini doktor tu. Doktor ni tidak bodoh lah. Cuma tak sudi. Anak kata, apa berkait dengan itu? Dia kata, takut dia kecek politik. Dia kata, tak kena doktor kecek gitu. Kalau dia sebut tentang politik Islam, tak apa. Siapa-siapa boleh kecek. Kalau asalnya politik yang sudah terperangkap talbis iblis tu. Kita akan jumpa dalam talbis iblis. Bagaimana iblis dia tahan perangkap pada ahli politik Islam. Dia ada perangkap talbis iblis. Tu. Jadi di situ anak nampak pelik doktor ni. Anak kata doktor, anak sebut dia. Lepas tu dia nampak berubah muka. Anak kata tak kena doktor. Siapa sahaja pun boleh kita ambil kepakaran dia. Tak kira asalkan dia orang Islam. Dia ahli politik ke tidak. Kita tak kira. Kecuali bila dia melanggar peraturan. Kita pesan dah ustaz-ustaz jangan sebutlah politik kepartian. Tu kena sebut tu. Nak sebut politik Islam tak apa. Jangan politik kepartian. Kita sebut politik Islam ni nak tak apa tu. Jangan sebut, kalau sebut parti balah lah. Moga atas masjidnya ada belakang. Kalau tak ada warna pun ada. Jadi benda-benda gitu kita nak. Sepupu kita nak ada belakang selalu bawah lah. Ada belakang ni parti tu. DAP pun ada ni. Cuma malu nak ayat kat orang. Bakali. Duduk dia tu. Duduk dia tu. Cuma kita naknya pahal agama. InsyaAllah ke pahal agama kita boleh huruf dengan baik tu. Hak tu kita nak Makna syaitan ni dia bercimna orang cerdik, orang alim, orang tahu agama, tahu sunnah. Apa? Payah dia nak kena. Payah dia nak tahu perakak. Kalau orang Islam cerdik. Walaupun tidak alim pun jenis cerdik, jenis faham. Sebab tu man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa dia Allah nak baik agama, Allah beri dia faham agama. Walaupun tidak alim dah mana pun. Dia faham. Tapi setengah tu alim, ngaji tinggi tapi tak faham. Tu baik. Jadi ini untuk kita semualah. Termasuk anak sendiri. Mana kena urus molek bab ni. Kita tak boleh nak elok. Barang ni, tajuk ni kita tak boleh nak elok dalam kehidupan kita. Cuma bagaimana nak urus supaya boleh pahala. Sentiasa dapat redha Tuhan. Sebab itulah dalam kitab-kitab Nabi pun sebut dalam hadis, dalam kitab Adabul Mufrad tak ada. Kadang-kadang salah satu bentuk hukuman Allah pada masyarakat, Allah lahirkan pemimpin dalam pok dia juga, tapi jahat pemimpin tu. Pemimpin tak pakar.
Hak pakar ramah naik tu. Cara tu salah satu hukum pada masyarakat. Maknanya masyarakat tu ramai yang tidak molek. Sebab itulah hadirat bila kita nak memimpin molek, dia kena adil. Kita kena baiki diri dan kita bentuk pemimpin yang baik. Kalau dia tak betul, kita kira lah bagaimana biar orang lain ambil jawatan tu. Dia tu boleh jadi dia ni ada bidang lain dengan cara yang berhikmat. Lebih memang takut jadi sport error lah. Error tu kan. Bila dia Saddam Hussein bila mati, rupanya baru tahu, rupanya dia duduk serai dia tu popok Syiah. Baru tahu, baru terbongkar. Bila tak ada dia, hak naik tu Syiah tu dah jadi. Umat Islam kena bunuh Nana Ari. Cuma tidak diwar-warkan dalam media. Orang tidak tahu error ni berat sebenarnya. Kita duduk nampak Palestin saja. Nampak di Syria saja. Error Nana Ari juga kena bunuh. Kalau tengok dalam internet kita boleh tahu. Dulu Saddam Hussein kata zalim ni. Rupanya itu peranan media. Lan umat Islam tak apa nak pergi dengan ngaji di Iraq. Tidak seperti dulu. Dulu ramai mana ustaz ana ramai mana hak nak lepas Iraq. Bahasa Arab main hebat. Ustaz Mak Iraq. Ustaz Abdullah Hawaici tu antara hak dia hak perekat Yasir dulu hak ana banyak terima ilmu tanya. Kita yakin dengan dia. Ngaji di Iraq tu ramai. Tapi lah ni orang jadi kurang. Apa dah tahu pemerintah dia Syiah. Baik. Cuba kita tengok lagi. Nabi juga bersabda. Nabi kata alal mar'il muslim as-sam'u wat ta'ah fima ahabba wa kariha. Kena perhati molek. Ni wahyu ni, wahyu. Illa an yu'mara bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Wajib atas seorang muslim dia kena dengar dan patuh pada pemerintah pada apa-apa yang dia suka ke tak suka ke, dia kena tak selagi tidak berkait dengan maksiat. Kadang-kadang kita tak setuju ni kerana kita rasa tak molek ya. Ramai mana orang kata molek. Sebab tu dalam penilaian agama sangat cerdik Nabi ayat kita. Mu kena nilai hak benda dia buat tu, jangan kira kita tak setuju. Hadirat kalau kira kita tak setuju kan, tak boleh nak meretah negara. Saya buat gini molek habis orang dah mikir mesyuarat puluh-puluh orang lain tak setuju. Lepas tu lagu mana? Dia isu ta'at ni bukan isu setuju tak setuju. Isu hak dia buat tu molek ke tak? Isu hak dia kajian suruh tu perkara maksiat ke tidak? Kalau tak kena tak, walaupun kita tak belagangi. Tak belagangi lah bahasa Kelantan molek kali ni. Kawan tak belagang mana. Padahal hak dia buat tu tidak maksiat. Kena tak? Tu cara agama. Tu. Sebab orang kampung ni kalau kita tidak didik gini kan, macam mana dia nak tahu polisi kajian tak molek? Tahu mana dia reti bab pemerintah? Kadang-kadang hak latih okey ayat tak reti bab polisi. Nak kecek tak boleh. Potong kayu dalam parlimen. Masuk nerah lalu. Bukan nak kata, tapi memang niat tu. Orang lagu ni sepengah cukup lah. Tak payahlah rugi. Sebab apa umat Islam ramai lagi cudi. Hak boleh kecek bab polisi tu. Masuk dalam parlimen supaya tak ada gamuk tu. Pos dalam zoo. Jadi benda-benda lagu ni Nabi sebut ni. Cuba perhati boleh. Bagi anak ni hadis ni kalau kita fikir cuma wajib dia guna apa alal mari start dengan alal. Menjadi kewajipan pada orang Islam dia kena dengar dan patuh setiap arahan kerajaan walaupun dia tak setuju. Kalau arahan itu tidak bersifat maksiat kepada Allah dan Rasul. Terang tu. Baik. Kecuali kalau suruhan dan perintah itu adalah berbentuk maksiat. Itu tak boleh, haram, taat. Jika disuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh dengar, tidak boleh patuh. Bahkan kita boleh kritik. Kita boleh kritik. Apabila mereka memerintahkan buat maksiat, suruh ayat buat maksiat, saat itulah kita dilarang untuk taat kepada dia. Namun tetap wajib taat dalam perkara lain hak molek. Ni masalah ni orang kita ni. Dia tak setuju pada kerajaan ni kerana parti semata-mata. Bukan kerana polisi, bukan kerana satu. Buat ke dia pun tak saya dengar dah. Kadang-kadang hak kerajaan rakyat molek tu, dia takwil jadi tak molek. Dia kata munafik ni ada nampak molek tu ingat sikit dia tu. Tu gap kau cawak je pula. Gitulah hidup umat Islam ni. Sebab apa?
sistem demokrasi hak ni dia bukan mengajar kita tauhid dak. Sebab tu jangan kita duduk tenggelam sangat. Jangan duduk bolok dalam tu sangat. Bagi anak pada sudahlah. Tak ngundi kalau bahasa nak ngundi. Seolah-olah kita nampak tu Islam lah. Tidak. Sistem yang ada ni bukan 100% Islam. Dia sistem ni kalau katakanlah rakyat teruk berat, katalah contoh di Malaysia boleh berlaku. Katakanlah ramak jahil, akhir sekali kerajaan pun boleh 2/3 dari parlimen. Dia desak kerajaan supaya membenarkan, memberi hak kepada orang panggil LGBTQ. So lagi dia tambah lagi LGBTQ. Dan kalau mengundi, kalau benar, dia boleh buat polisi tu. Sebab apa? Sebab dia kira suara teramai. Boleh lah. Islam tak kira gitu. Nah, tapi kalau sistem ni dia kira gitu. Itu salah satu hak jelas lah. Hak tak betul. Tak boleh. Walaupun hak je suruh bui hak pada LGBT tu misalnya 70%. Kerajaan tak boleh ikut walaupun 70%. Maksud memberi hak ni pun perlu ditakrif pula lah. LGBT ni tidak boleh apa dia hak untuk dia. Hak tu lah pula jadi percanggah pula. Hak puak-puak ni dalam konteks agama lain, tapi hak puak-puak ni dalam konteks pemikiran barat lain. Dia tak serupa. Hak kita kena beri pada LGBT, hak dalam konteks barat lain, hak dalam konteks Islam lain. Kalau hak dalam konteks Islam apa? Mesti dipulihkan puak-puak dia. Tanggungjawab kerajaan tak ada usaha nak memulihkan puak-puak LGBT berdosa besar. Anak pernah masuk dan satu pilihan nak sebut nak biar supaya tidak boleh nampak, boleh mikir. Sebab kalau tidak kita tak tahu bagi lagu ni kan, kita hak kita nampak kita hukum atas hak kita nampak. Salah tu kadang-kadang kita nampak tidak gitu pun. Misalnya anak pernah masuk, ini perbincangan khusus berkenaan dengan gerakan, dia panggil apa ni, gerakan Ghazwul Fikri, serangan pemikiran. Hak dalam majlis-majlis tertutup cuma anak diberi mujulah, kita diberi kebenaran masuk atas nama badan NGO, dia minta anak lagi. Cuma anak kecek bahasa sikit lah. Cuma maklumat yang kita boleh ambil daripada tokoh-tokoh, profesor-profesor hak buat kajian khusus, misalnya ada seorang wanita tu kaki dia pun cacat. Dia bicara tentang proses pemulihan LGBT. Nengung kita tak ada ilmu bab tu. Tuannya cacat tapi kecek dia buat kajian khusus. Bila dengar dia kecek tu, makna kita nak uruh orang-orang yang terlibat dengan LGBT ni, bukan cala-cala orang boleh uruh. Makna kita kena ngaji tentang pemikiran popok dia. Kena buat kajian khusus. Kawan tu 3 tahun buat kajian baru berani pergi jumpa popok dia. Sebab popok dia kan hakim pun ada, lawyer pun ada popok dia tu. Orang cerdik-cerdik. Bukan jenis B40 ni dok. No. Cerdik. Gak kecek dengan popok dia tu. Dia tak kecek Melayu, kecek orang putih. Jadi hak nak pergi, nak lawan apa dia nak kecek, kena orang cerdik pada dia. Dah faham agama. Jadi ustazah ni, ustazah dia tapi bijak dia, nengung. Dia sebut sosok gini, buat apa gini. Dia sebut LGBT ni satu gerakan antarabangsa nak merosakkan akhlak umat Islam. Dia bincang. Bukan semata-mata penyakit peribadi, tidak. Satu gerakan. Ni benda-benda gitulah kita kena faham. Itu maksudnya hak tu. Kalau di barat hak popok dia ni, misalnya popok nak telanjang, kena bui hak, kena patah tu ada khusus buat dia untuk telanjang. Hak dia ambil resip telanjang bagai juga. Cuba tengok dalam internet. Itu maksud ana bila sebut hak dalam konteks barat lain, dalam konteks Islam lain. Dia tak serupa. Jadi maknanya sentiasa berlaku pertembungan di antara hak dalam konteks agama dengan hak dalam konteks hak manusia, hak tidak agama Islam lah. Jadi orang Islam dia tak boleh tenggelam dalam tu. Nabi mainnya takut pemimpin kita ni tenggelam dalam arus itu. Sebab arus ni kuat, sebab arus dunia ni kuat arus ni. Jadi makna umat Islam nak kata umat Islam ni kena beri pendidikan. Sebab tu hadirat, kalaulah Masjid Aman ni boleh cari seorang ahli akademik kemari mengajar bab politik Islam, molek benar. Kita pun boleh topel tu. Tak payah rakyat suruh kita apa. Dia nota dia ada dah. Ni. Memang dia mengajar dia mesti pun siasah syariah ada. Suruh dia main mengajar apa. Itu bukan ilmu universiti, ilmu bapak kita tu. Jangan kita tengok tu ilmu universiti ustaz itu tak betul. Kena tolong ilmu tu turun ke kampung-kampung ni. Sebab apa orang kampung cerdik dalam ni. Orang kampung ni beli tiket secara online. Nengung anak dia.
Halo, mari ambil abah di kelai. Kejut anak dia. Abah beli tiket murah dia tahu. Berapa belah ya tahu. Anak dia ayak kana. Nasihatlah ustaz. Siapa macam kelai? Anak dia beli 1,800 smartphone. Oh, yang beli reti tu. Yang itu juga. Ada. Anak kenal lah. Mati dah nak cerita masa ni jadi tu email tu. Tak boleh lupa tiket murah. Siapa lah lu kelai? Telefon anak dia sendiri ambil. Anak dia kata berat dengan dia tua ni. Moga anak bekerja sedap-sedap. Masuk tiket 25 ya. Tuan nak ayat bui zaman lon ni kita duk puasa tak cerdik ni sebenarnya dia tak cerdiknya. Jadi benda-benda gini kena itu dah. Kalau tidak gak siapa kena tipu setan samalah kita ni. Tak setan ngaji politik Islam ni. Gitu. Baik, perhati molek ni. Apabila mereka memerintah perbuatan maksiat, waktu itu kita dilarang. Allah larang kita taat dan ikut dia. Misalnya Rasulullah ada bersabda, ni hadis ni. Lagilah itu, cuba perhati molek. Usikum bitaqwa, cuba perhati. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ummira alaikum 'abdun habasyiyun. Nabi guna istilah aku berwasiat. Aku berwasiat, istilah Nabi guna. Aku berwasiat kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah. Dengarlah dan patuhlah. Walaupun yang memerintah kamu itu seorang hamba yang Afrika, hamba kulit hitam. Kalau dia sudah jadi pemerintah dengan cara sah, kena taat. Dalam hadis lain Nabi kata walaupun hidung dia kepek, rambut khotak bawah sabit, huduh naik, tapi bila dia jadi pemerintah kamu, as-sam'u wa ta'ah. Wajib patuh, wajib dengar, wajib patuh. Tak kira siapa. Sebabnya dalam hadis Nabi sebut salah satu tanda kiamat orang yang dulu asal hamba tiba-tiba jadi pemimpin politik. Boleh jadi gitu, perubahan sosial, orang panggil dari segi sosial tu berubah. Orang kampung bina rumah tinggi-tinggi, mana perubahan secara orang panggil drastik lah, perubahan sosioekonomi masyarakat. Itu tanda kiamat juga tu. Sebab tu lah ni orang kata kau nak tengok rumah besar sagi kampung tinggi pohonnya rumah. Dia kait gitu ya pohonnya. Anak ayat bui. Lon ni 3 tingkat main-main kapun lah ni rumah. Cuma dia tak erti nak suruh buat lift lagi. Sekarang dia erti tu lepas. Sekarang naik guna lift pula. Dia kata lift tak apa kali turun tu ya BBT kan. Bukan anak bola. Dia wihak tu kat buat belaka berapa. Orang kapun kalau dia nak buat dia kata gitu. Bukan anak bola dia kata. Habis senapah atau habis BBT. Cik tu dia nak kenal tu. Kalau dia guna bahasa balaruh gitu tu. Tu. Baik, cuba kita tengok lagi. Ahlus sunnah memandang bahawa maksiat pada seorang pemerintah yang muslim merupakan perbuatan maksiat kepada Rasulullah. Siapa dia taat kepada pemimpin yang suruh buat maksiat. Seorang pemimpin dia suruh kita buat maksiat, kita taat. Sebenarnya itu dikira melakukan maksiat pada Rasul. Sebab taat kepada pemimpin sama bermakna taat kepada Rasulullah. Bila kita taat kepada pemimpin yang suruh buat maksiat, makna kita telah langgar perintah Rasulullah. Itu maksudnya. Misalnya di sini, cuba kita tengok. Nabi kata, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. Sesiapa yang taat kepadaku, bererti dia telah taat kepada Allah. Dan sesiapa yang derhaka kepadaku, bererti dia telah derhaka kepada Allah. Sesiapa yang taat kepada pemerintah yang dilantik sah. Maksud dia, ni ada jemah mafhum. Sesiapa yang taat kepada pemerintahku, mana pemerintahku ni pemerintah dari kalangan orang Islam yang dilantik secara sah, maka itu seperti taat kepadaku. Dan sesiapa yang derhaka, maksiat mana derhaka di sini? Sesiapa yang derhaka kepada pemerintah yang dilantik secara sah mengikut syariat, maka perbuatan dia itu seperti dia derhaka kepadaku. Potonglah maksiat tu, payah nak faham tu. Derhaka maksudnya. Cuba kita nak fikir, kita renung sebenarnya. Maknanya taat kepada pemimpin ini dikaitkan taat kepada Nabi. Kalau kita taat pada pemerintah adalah hal-hal yang baik, supalah kita taat kepada Allah dan Rasul. Tidak besar tu. Besar tu. Maknanya bukan pahala kecil tu boleh, besar pahala tu. Baik, Imam Qadi Ali bin Muhammad bin Abil Hafiz ad-Dimashqi, lebih terkenal dengan Imam Qadi ad-Dimashqi.
Terkenal juga dengan Ibnu Abil Is. Dia terkenal dengan Ibnu Abil Is, wafat pada tahun 792 Hijrah. Dia kata, pandangnya dia kata hukum mentaati, dia ni qadi lah. Qadi ni kita guna qadi juga. Dia kata hukum mentaati pemerintah adalah wajib selama mana bukan dalam hal maksiat, meskipun pemerintah tu berbuat zalim. Kerana kalau keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerosakan yang berlipat kali ganda. Mana mafsadah tu lebih besar berbanding dengan kezaliman penguasa itu sendiri. Kadang-kadang adalah dia buat kezaliman, tapi kalau jatuh dia, kita nak pasti macam mana hak naik tu lebih baik. Tu. Dia suasana ni hadirat, kadang-kadang kita tak boleh nak urus suasana ni. Kita yakin kalau kita jatuh dia naik lah, tiba-tiba bila jatuh dia jadi huru-hara negara, lebih teruk daripada semasa dia ada. Takut bimbel lagu hak tu paling bimbel, harga barang naik, gua tu macam-macam berlaku kerosakan. Bimbel takut je. Itu kata Ibnu Abil Is. Bahkan bersabar terhadap kezaliman mereka. Kena ingatlah ni, sabar ni dalam keadaan kita urus supaya dia meletak jawatan, urus supaya orang lain lebih baik. Itu maknanya ada usaha lah kat arah tu, kena ada usaha kat arah tu, tapi dengan cara yang ma'ruf. Bahkan bersabar terhadap kezaliman mereka dengan melebur dosa-dosa dan dapat melipat gandakan pahala. Boleh pahala tu sabar, doa kebaikan, minta lah Allah naik ke orang lain. Kadang-kadang anak sebut juga, anak kata kalau dia ni doa lalu dah, tak, kita minta Allah mati ke dia, Allah naik lah, kita minta. Kadang-kadang gitu siapa perekat. Kalau siapa perekat, sebab bagi orang yang kena zalim tu, melegakan dia tu, melegakan dia. Dia tak sih doa kebaikan. Misalnya kalau ada hak zalim sungguh lah, kita kena ingat ada hadrat dalam sejarah kerajaan Islam Khalifah ni pun ada hak zalim. Imam-imam besar, Imam Syafi'i pun hampir kena tu. Bila pemimpin tu terlibat dengan faham-faham salah ni, dia jadi lain. Imam Ahmad mati kena pukul, Imam Syafi'i pun hampir kena pukul, Imam Nasai mati kena pukul juga, walaupun tidak mati selalu. Kesal dia. Apa tu? Kerana pemimpin sudah terlibat dengan ajaran salah, terlibat dengan apa ni faham yang salah, Mu'tazili, Khawarij dan sebagainya. Jadi boleh berlaku. Jadi kalau kita bandingkan kezaliman hak tu dengan kezaliman hak kita anggap zalim kerajaan Malaysia ni, tak siapa pun tahap tu tak siapa pun tahap tu. Kena berhati-hati. Dan tidak salah pun kita tak seundi dia dalam itu. Itu tidak salah, itu hak kita. Hak kita duk bincang ni tak boleh kita nak biar boleh pahala. Jangan memberontak, jangan fitnah, jangan kata uduh, jangan kutuk, jangan caci. Hak tu hak syaitan nak. Tu. Jadi kena sabar, kata Ibnu Abil Is, kena sabar. Ni dia sebut, cuba perhati molek. Kerana kalau kita sabar tadi boleh pahala. Hilang dosa nah, sabar tu boleh hilang dosa kita, boleh pahala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menguasakan mereka atas diri kita. Allah tidak lantik dia, Allah tidak angkat dia jadi pemimpin sehingga dia boleh menguasai kita, melainkan kerana telah berlaku kerosakan awal daripada perbuatan kita juga. Mana Allah nak hukum kita. Sebab kita ni boleh jadi ramai di kalangan masyarakat ni tak semaya, tak puasa, ramai rakyat ni jumlah yang besar melakukan maksiat. Allah hukum dia dengan lahirkan pemimpin dari kalangan orang-orang yang tak jujur. Itu maksud dia ni. Sebab pemimpin tu kan anak-anak kita tu. Tidak gitu ni. Apa hak jujur tak boleh naik? Anda ingat benar ni saja ni, almarhum Dr. Siddiq Fadil. Dia kata di Malaysia kita ni nampaknya mekanisme yang digunakan untuk mengangkat pemimpin dia panggil mekanisme enjik-enjik semua. Enjik-enjik semua, siapa sakit naik atas. Hak sakit dari atas. Hak tu jadi masalah kita ni. Dia panggil mekanisme enjik-enjik semua. Ana pun mula tak faham. Kan enjik-enjik semua, siapa sakit naik atas. Hak segar-segar duk bawah belaka. Hak tu jadi merata kita. Hak sakit orak tu. Sakit orak boleh kira sakit jantung. Tu nak awak nah. Mekanisme tu kena tukar tak boleh. Payah hati-hati anak duk mikir kadang-kadang nak latih jadi pemimpin kerana dia kaya. Tu tak kena lah tu. Dia kaya. Lepas tu dia ramai pengaruh. Walaupun jahat, kalau tak boleh pakai pun akak juga naik apa. Sebab kita sendiri je ngakak ni pun ada kepentingan. Banyak masalah je.
Sebab tu pendidikan sangat perlu. Ni jelas Ibnu Abil Is sebut, kerana kita sendiri banyak buat kesalahan. Sebab tu Allah hukum kita jadi pemimpin yang tak molek tu. Balasan itu sebenarnya sesuai dengan kita lah. Pada dah. Kalau anda guna bahasa, balasan itu sesuai dah dengan mukamu tu. Tu kalau bahasa Kelantan. Tu maksudnya. Kadang-kadang kita duduk nampak pemimpin tak molek. Tak nampak kita tak molek. Tu. Maka hendaklah kita. Jadi lagu mana kita nak urus? Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh mohon keampunan kepada Allah, membaiki diri kita, bertaubat serta memperbaiki setiap amalan kehidupan kita. Ana duk bimbang bila sangat banyak berlaku amalan bid'ah dalam masyarakat ni, jadi salah satu sebab Allah hui pemimpin hak tak erti. Pemimpin hak dia hanya penting ketembolok dia. Tidak menjadi keutamaan, kemaslahatan rakyat. Rupanya dalam masyarakat ni dia biarkan perkara syirik, perkara bid'ah berlaku dengan berleluasa. Di rumah Allah, di masjid buat maksiat secara terbuka, dalam keadaan dia tidak rasa tu maksiat. Tu bala besar tu saja. Takut kikil lagu tu. Orang agama yang ada autoriti pun senyap, tak kacau senyap dik. Payah ketik tonga. Tonga apa hal? Mana dia ni? No. Takut jadi lagu tu. Na'udzubillah lah. Paruk tu. Baik. Baik, kita ambil sikit lagi. Soal lagi lah ni. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibah." Tadilah. Ni antara dalil yang menyokong pandangan Ibnu Abil Is tadi. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa yang musibah apa pun, sebarang musibah, bala bencana, apa saja yang menimpa kamu, tu sebenarnya kerana kesilapan kamu sendiri. Kerana perbuatan silap yang kamu buat. Sebab tu ulama kita kata, kalau kelemahan kesilapan masyarakat, maksiat dalam masyarakat berlaku dalam skala besar. Misalnya hak tak puasa, lebih ramai daripada hak puasa. Kalau puasa pun tidak puasa cara sunnah. Semaya ramai tak semaya. Kalau semaya secara tidak sunnah, patut perbuatan maksiat berlaku dengan skala besar. Lagu ni boleh jadi orang yang meretah dia tu jadi orang tak molek. Tuhan dalam bentuk rupanya salah satu hukumnya Tuhan, Allah lahirkan pemimpin yang memerintah kita tu adalah orang-orang yang kaki-kaki maksiat. Bayang ke hadirat. Ada setengah pemimpin politik Islam di rumah ada minibar. Pak Minara. Bayang ke lah satu ketika dulu. Orang tahu belakang di Kelantan suruh buah lah bagi lagu. Malas sebut lah. Orang tahu belakang. Minara pemimpin kita ni. Setengah-setengah. Anda tidak kata semua. Dulu lah ni tak tahu lah. Dulu. Siapa ada seorang pemimpin politik kata pergi buat lawatan di luar negara, pergi cari dia tak ada. Rupanya nera dalam kelab malam. Nera pergi mabuk. Papah ni pegang tiap dua orang buat naik. Tu pemimpin. Nak jadi molek ke mana? Semua orang tahu pokok dia, tapi latih mati. Apa mungkin lebih kurang berlaku pokok tu. No. Tu. Lepas tu kita nampak dia salah. Kena tengok Allah kita. Jadi ayat ni nak ayatnya kena tengok Allah kamu. Nak nampak pemimpin saja. Dia tu tak molek iyalah. Mu sendiri takut pokok mu ni ramah je ni tidak ikut agama. Mana Allah nak hantar isyarat pada kita tu salah satu hukum dunia yang aku bagi pada kamu, kealpaan kamu terhadap agama. Kemudian Allah kata Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahan kamu. Tapi hukum mana pun kalau kamu bertaubat Allah akan maafkan. Jadi laninya bila berlaku krisis kepimpinan, salah satu yang rakyat kena buat dan perlu ditarbiah rakyat adalah muhasabah diri. Semok semaya masyarakat. Semok puasa masyarakat. Setara mana masyarakat kita baca Quran, setara mana. Pemimpin wajib kena buat orang panggil cula tu. Duduk cula politik saja, tangan pilih raya. Kena semok tu rakyat tak maya sama mana. Panjang cerita nak ayat ni. Nak ayatnya hadirat setengah-setengah anda pernah dulu lah. Kita pernah bawa dulu di London pernah kita buat cula. Nak tahu tak semaya ramai mana. Kita bawa data ni, jumpa beberapa orang lah. Pemimpin politik dia kata, nak buat lagu mana bagi lagu ni, masalah peribadi mana tak ada dalam kepala dia ni, bab-bab lagu ni. Tu pemimpin Islam kita. Dia tak reti nak buat. Nak buat lagu mana dia kata, muka dia tak main, itu masalah dia. Kata berat pemimpin lagu ni. Nak ayat bui. Maknanya pemimpin kita setengah-setengah tu tak. Memang dia tak reti bagi lagu ni. Gapa dia dalam kepala dia tahu.
Dia nampak gapo dia? Mengetah ni gapo dia makna mengetah? Ana pun tak faham. Nak kerja-kerja ke dia nak? Kalau hak ni dia tidak angkat kerja dia. Sedangkan politik ni dakwah. Bacalah hadirat buku politik mana pun dia panggil moto ni kepala apa dia kata moto politik Islam hirasatuddin wasiyasatud dunya, jaga akidah umat, jaga agama Islam, bukan agama lain. Jangan masuk air pula, masuk semua agama. Agama Islam. Dan kena uruh dunia dengan cara yang baik. Hirasatud dunya. Hirasah ni mana uruh dunia dengan baik. Tu moto politik Islam. Maknanya letak agama dulu. Maknanya kita kena bawa sistem politik biar dia bersifat menjaga akidah umat. Tu dia panggil moto politik Islam. Dan kena uruh dunia baik. Sebab tu dia kena gabung umarak dengan ulama. Gitulah hadirat. Lepas tu seterusnya tu kita bincang minggu hadapan. Jadi setakat tu yang kita baca, kita boleh hadap dah tu. Bayangkan kalau kita boleh cari tokoh-tokoh akademik yang boleh mengajar pokok kita ni tentang politik Islam, sangat baguslah. Sangat bagus. Kita kata mahal ustaz, muka dia doktor PhD. Bui kat dulu terawih kat dulu 50 yang tahu dia mai kedok. Hadirat, jangan sangka buruk. Kadang-kadang orang yang ada di atas ni dia nak benar tu kapung. Kita tak boleh peluang ke dia. Ni kadang-kadang mikir nak panggil, cakap duit lah. Biar kat dulu waktu tu. Waktu duduk nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu. Kalau nampak waktu lalu berat. Jadi gitulah hadirat. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.